Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar dan juga kepada para jamaah, khususnya di Masjid Darul Ma'mur, dan saya harapkan supaya para pelajar-pelajar dan para jamaah sekalian setia memberi khidmat dan memberi pertolongan kepada masjid yang kita sayangi ini, iaitu Masjid Darul Ma'mur, dengan menanamkan sedekah-sedekah dan juga bantuan-bantuan supaya dapat diraih dan dapat dimanfaatkan di akhirat kelak. Kerana bantuan-bantuan itu adalah bantuan yang kekal abadi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan menerima bantuan-bantuan tadi dengan ikhlas dan dengan bantuan yang kekal abadi, iaitu di akhirat insya-Allah. Jadi pada hari ini saya akan memulakan kitab kita, iaitu kitab Aqidatun Najin di muka surat 95, iaitu tajuknya ialah sifat ma'nawiyah. Yang mana kita tahu sifat-sifat Allah Ta'ala tadi adalah 20. Terbagi daripada 20 tadi terbagi kepada nafsiyah, iaitu sifat wujud. Kemudian salbiyah, iaitu sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani, iaitu sifat yang mengandungi makna selain daripada zat, iaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Dan daripada sifat ma'ani tadi terbitlah apa yang dikatakan sifat ma'nawiyah. Daripada ma'ani jadi nisbahnya kepada ma'nawiyah. Jadi inilah yang kita akan memperkatakan pada minggu ini. Dan kata musannif, thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan wahia mulazimatun lis-sab'il ula. Artinya, kemudian 7 sifat pula dinamai akan dia sifat ma'nawiyah, dan iaitu melazimkan bagi 7 sifat yang pertama. Jadi maknanya setelah kita melalui sifat salbiyah, sifat nafsiyah, iaitu wujud, kita melalui sifat salbiyah, itu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsi, dan wahdaniyah. Kemudian kita sampai kepada sifat ma'ani yang 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Dan kemudian barulah kita sampai kepada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang melazimi, maknanya dia tetap mengikuti akan sifat-sifat ma'ani yang lalu. Makna kudrah ada sifat ma'nawiyahnya qadir atau qadiran, qadirun atau qadirin, qadir lah, senangnya dia kita wakaf saja. Kemudian iradat ada sifat ma'nawiyahnya murid. Kemudian ilmu ada sifat ma'nawiyahnya alim. Sifat hayat, sifat maknawiyahnya hay. Sifat sifat sama, maknawiyahnya sami'. Sifat melihat, basar, maknawiyahnya basir. Dan sifat kalam, maknawiyahnya mutakallim. Itu maknanya dia melazimi sifat-sifat itu. Makna sifat maknawiyah melazimi sifat-sifat ma'ani yang 7 tadi. Yakni melazimkan akan sifat ma'ani hanya saja diatafkan dengan summa, yakni dikatakan kemudian 7 sifat pula kerana tertib ma'nawiyah atas ma'ani itu
pada tasawur akal. Kerana tiada tasawur pada akal keadaan qadim, melainkan kemudian daripada tasawur tiada tasawur pada akal kepada keadaan qadiran, melainkan kemudian daripada tasawur kudrat, dan tiada tasawur keadaan muridan, melainkan daripada tasawur iradat, dan seperti demikianlah hingga akhirnya. Artinya pertama sekali kita gambarkan atau tasawurkan, fikirkan kudrat. Bila kita tasawurkan kudrat, maka datang qadir. Atau kita tasawurkan qadir, datanglah kudrat. Qadiran, datang kudrat. Muridan kepada iradat. Aliman kepada ilmu. Hayyan kepada hayat. Sami'an kepada sama'. Basiran kepada basar. Mutakalliman kepada kalam. Itulah makna melazimi. Mana gambaran pertama dapat gambaran kedua, gambaran pertama dan kedua, begitulah seterusnya. Dan sebab dinamakan dia ma'nawiyah, yakni dibangsakan kepada ma'ani, kerana bahawasanya melazimi ia akan ma'ani, dan muktadanya bahawasanya talazum itu daripada dua pihak, dan iaitu demikianlah. Dan jikalau adalah muqtada menjadi oleh mereka itu bagi ma'nawiyah, akan ma'lul, dan menjadikan oleh mereka itu akan tujuh yang pertama akan illah itu, bahwasanya ma'nawiyah itu ialah yang lazim jua, sekalipun kerana bahawa ma'lul itu lazim bagi illatnya. Jadi ini ibarat sebagai illah dan ma'lul. Maknanya adanya sifat daripada sifat ma'nawiyah tadi, asalnya sifat ma'ani. Jadi ma'nawiyah tadi adalah illah kepada sifat ma'ani, ataupun illah ma'ani tadi illah kepada sifat ma'nawiyah. Jadi mereka melazimi. Artinya ma'nawiyah melazimi akan ma'ani. Jadi maknanya ma'nawiyah ni lazim, ma'ani ni ma'lul. Kita tahulah makna illah dan ma'lul. Illah maknanya sebab, ma'lul maknanya musabbab. Kita lihat hujan misalnya. Hujan ialah air hujan. Daripada air hujan tadi tumbuh tanaman. Jadi air hujan tadi illah, tanaman tadi ma'lul. Kerana kalau tak ada air, tak ada air, tak adalah tumbuhan. Jadi itu yang dikatakan illah dan ma'lul. Macamlah misalan anak dan bapa. Kalau ada bapa itu adalah illah, dan maklulnya ialah anak. Jadi kalau tidak ada illah, tak adalah maklul. Mustahil kan, tak ada maklul. Cuma satu saja terkecualilah Sayyidatuna Maryam, yang mana memberatkan Nabi Isa tanpa ada illahnya. Itu semua kuasa Allah Ta'ala. Itu terpulang pada Allah Ta'ala. Kerana tak mestinya benda yang beranak tadi kerana kahwin, tak mestinya. Kita lihat umpamanya pijat, banyak pijat, bertelur bukan kerana kahwin. Dia tak kahwin macam manusia tapi boleh bertelur. Dan begitu juga bunga-bunga misalnya, kita tak nampak dia kahwin tapi boleh berbuah dan boleh berbunga. Kesemuanya itu adalah sunnah Allah Ta'ala. Itu terserah pada Allah Ta'ala. Tapi kita tahu tiap-tiap illah artinya dia akan ada maklul. Tiap-tiap maklul mesti ada illah. Illah dulu baru maklul. Jadi di sini ada yang mengatakan kalau sekiranya sifat ma'nawiyah melazimi sifat ma'ani, maknanya ma'nawiyah illah, ma'ani maklul. Tetapi kalau tidak ada sifat maklulnya, maknanya tidak ada kudrah, tidak adalah illahnya. Begitulah yang maksud dikatakan oleh pengarang di sini. Ketahuilah olehmu.
bahawa talazum itu pada tasawur akal jua atau nisbah pada hak yang baharu ini tiada pada hak Tuhan kita, kerana adalah segala sifat Tuhan kita itu tiada ada dahulu dan tiada ada kemudian, dan tiada melazimkan suatu akan suatu yang lain, dan hanya sahaja tiap-tiap suatu sifat itu asing ia dengan sendirinya kerana lazim dan malzum dahulu dan kemudian. Maka yang demikian ini mustahil pada Allah dan hanya disebutkan oleh ulama akan yang demikian itu supaya hasil tasawur jua, bukan pada hakikat. Jadi sifat lazim melazimi ini pada tasawur akal sahaja, kerana pada Allah Ta'ala tidak mestinya begitu. Allah Ta'ala tidak tertakluk kepada perundangan manusia. Manusia boleh mengatakan lazim ini mesti ini, macam bapa mesti anak. Tapi ada kalanya anak tapi tak ada bapa. Itu seperti mana Nabi Isa. Jadi ini semua tidak lazim bagi Allah SWT. Yang ada lazim ini ialah pada tasawur akal, pada pahaman manusia, iaitu umpamanya sifat ma'nawiyah melazimi sifat ma'ani, sifat ma'ani melazimi sifat ma'nawiyah. Boleh jadi begitu masing-masing lazim melazimi. Tapi bagi Allah Ta'ala Maha suci daripada itu. Ini cuma untuk pemahaman kita, untuk pengetahuan kita atau pandangan akal kita, untuk kita mengatakan demikian. Harus kita faham begitu. Jadi dengan Allah Ta'ala berbeza. Tidak boleh kita samakan apa yang boleh kita fikir pada diri kita dengan akal, sama juga dengan pada Allah Ta'ala. Ini adalah salah dari segi kepercayaan iman, salah. Dan adalah ia wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan dia dengan ijma', dan orang yang menafikan satu-satu daripadanya jadi kafir kerana ia sabit bagi Allah dengan ittifaq. Ahli sunnah dan Mu'tazilah sama ada orang yang mensabitkan hal atau orang yang menafikan dia. Jadi sifat-sifat yang sabit kepada Allah Ta'ala pada mengikut para ulama ahli sunnah wal jamaah atau Mu'tazilah tidak boleh kita nafikan. Kalau menafikan, na'udzubillah, kita menjadi kafir. Oleh sebab demikian, benda yang sabit kepada Allah Ta'ala memang sabit, sama ada sabit tadi pada segi memang benarnya sifat itu mawjud, atau dalam keadaan ia sebagai keadaan sahaja sebagaimana sifat maknawiyah. Jadi tak bolehlah kita nafikan kerana ijma' ulama mengatakan bahawasanya ia adalah sudah sabit. Jadi benda yang sudah sabit tidak boleh dinafikan. Kalau dinafikan, orang itu terkeluar daripada iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata musannif mana pengarang, iaitu pengarang ni kitab dia Sanusi, Sanusi, tapi disyarah dan disyarahkan oleh pensyarahnya. Wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Artinya, dan iaitu sifat maknawiyah, maknanya keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, artinya yang kuasa, wasitah antara mawjud dan ma'dum, lagi melazim ia akan kudrat. Dan muridan, artinya keadaannya yang berkehendak, melazim ia bagi iradat. Dan keadaannya yang mengetahui, dan keadaannya yang hidup, iaitu melazim benda yang ilmu. Keadaan yang hidup melazim sifat hayat, dan keadaannya yang mendengar melazim sifat sama', dan keadaannya yang melihat melazim sifat basar, dan keadaannya yang berkata-kata. Itulah dia sifat maknawiyah. Artinya daripada kudrat timbul qadiran, daripada iradat timbullah muridan,
daripada ilm dan ilmu timbul aliman, daripada haya timbul hayyan, dan daripada sama timbul sami'an, daripada basar timbul basiran, daripada kalam timbullah mutakalliman. Jadi sifat-sifat ma'nawiyah tadi melazimi sifat ma'ani daripada keadaan-keadaan ini, iaitu keadaannya mendengar, berkuasa, mendengar, ilmu, hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata. Maka sekiranya itu hal, iaitu wasita antara wujud dan ma'dum yang melazimi ia akan sifat ma'ani, seperti keadaan qadiran, yakni yang kuasa melazimi ia kudrat. Artinya tiada tasawur pada akal zat itu bersifat dengan kaunu qadiran, melainkan kemudian daripada berdiri kudrat itu dengan zat. Jadi begitulah sifat ma'ani, artinya sifat yang dikatakan ma'dum, wasita antara ma'dum dan adam, wasita antara mawjud dan adam, wasita antara mawjud dan adam. Maknanya begini, mawjudnya sifat kudrat, kemudian dikatakan kaunuhu qadiran. Jadi kaunu qadiran ni keadaan, satu keadaan yang mana dia menjadi perantara antara kudrat dan antara yang makdum, yang tak ada. Yang makdum maknanya keadaan saja. Tapi ini tasawur pada akal sebenarnya. Tasawur pada akal kita. Kerana tiap-tiap kaunu qadiran adalah keadaan yang berkuasa, dia melazimi keadaan kudrat. Kalau tak ada kudrat ni, dia tak akan ada kaunu qadiran. Begitulah seterusnya, kaunu muridan melazimi kepada sifat irada, kaunu aliman melazimi sifat ilmu, kaunu hayyan melazimi sifat hayyan, kaunu sami'an melazimi sifat sama, kaunu basiran melazimi sifat basar, dan kaunu mutakalliman melazimi sifat kalam. Begitulah seterusnya. Dan muridan artinya keadaannya yang berkehendak melazimi ia akan iradat, yakni tiada tasawur pada akal zat itu bersifat dengan kaunu muridan, melainkan tatkala berdiri dengan zat itu iradat. Jadi keadaan muridan tadi adalah tasawurnya, maksudnya disebabkan adanya iradat. Jadi kalau tidak ada iradat, tak akan ada muridan. Jadi dia, sebab itu dikatakan dia adalah wujud antara wasita, perantaraan. Wasita itu perantaraan antara wujud dan ma'dum. Yang wujud maknanya sifat asal, iaitu ma'ni. Yang ma'dumnya keadaan. Keadaan tu menjadi ma'dum. Tapi maknanya keadaan ini tidak akan wujud kalau tidak ada yang wujud, iaitu yang wujud, iaitu sifat kudrat. Begitulah juga iradat, ilmu, hayat sama masalah kalam. Kias sendirilah. Dan aliman artinya keadaannya yang mengetahui, melazimi ia akan ilmu, yakni tiada tasawur pada akal. Tasawur dia boleh gambarkan pada akal zat itu bersifat dengan kaunuhu aliman, melainkan tatkala berdiri dengan zat itu ilmu. Dan kiaskanlah olehmu hingga tamam 7 sifat maknawiyah. Jadi ringkasnya sifat maknawiyah ni adalah satu sifat. Nak ada katakan ada, dia tak ada, nak kan tiada, dia ada. Antara-antara tu. Tetapi maknanya sifat ini tidak dapat ditasawurkan kecuali dia disandarkan kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani tak boleh makna sendiri. Mana kalau sekiranya ada kaunu qadiran tapi tak ada kudrat, tak boleh. Kaunu aliman tak ada ilmu, tak boleh. Kaunu hayyan tak ada hayat, tak boleh. Kaunu muridan tak ada iradat, tak boleh. Kaunu sami'an tak ada sama', tak boleh. Kaunu basiran tak ada basar, tak boleh. Kaunu mutakalliman, kalau tak mungkin ada kalau tidak ada apa, kita ada kalam. Begitulah makna maksud yang melazimi sifat-sifat ma'anawiyah tadi kepada sifat-sifat ma'ani. Jadi kita sambung pula. Saya rasa kita teruskan, iaitu takrif sifat ma'nawiyah
Dan ta'rif sifat ma'nawiyah itu ialah hiyal hal al-wajib lidzat ma damati dzat mu'allalatan bi'illah. Dan ini insya-Allah kita akan sifat ini kita akan sambunglah di minggu hadapan. Jadi cukuplah untuk hari ini kita mensyarahkan tentang ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah yang mana ia ada hubungan dengan sifat ma'ani. Kalau tidak ada ma'ani, maknanya tidak akan ada ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah ni macam ada tetapi tak ada, tak ada tapi ada. Begitulah maknanya. Ini dikatakan iaitu hal yang wajib pada zat selagi zat itu dikeranakan dengan kerana. Zat kerana susah ni. Nak apa ni orang ahli tauhid nak faham ni. Al halul wajib zat madam zat mu'allala bi'illah. Insya-Allah kita akan sambung di lain kali. Salam daripada saya kepada para pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.